السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, saya mendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kuliah tafsir Manusia ayat 113 hingga berikutnya dari surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah memperjelaskan berulang-ulang dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau Al-Quran itu memberi pengajaran kepada mereka. Maka maha tinggi Allah SWT Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad, wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ikhwati fillah, dalam kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana Allah SWT menetapkan hukuman dekat akhirat ni adil, bukan macam manusia di dunia. Di dunia manusia pantang melihat orang beza pandangan dengannya, maka bagai-bagai fitnah yang tak sepatutnya dikenakan. Kalau ke akhirat kelak, keburukan yang telah dilakukan oleh seorang manusia tidak akan ditambah secara zalim, dan kebaikan mereka pula tidak akan dikurangkan. Inilah merupakan pandangan disampaikan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Dhahhak, Al-Hasan, Qatadah, bahkan merupakan jumhur para ulama salaf berpandangan seperti itu. Jadi perkataan zulum yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, fala yakhafu zulman wala hadma. Zulum berarti tambahan beban dengan menanggung dosa orang lain, sedangkan hadam iaitulah pengurangan terhadap pahala yang telah dilakukan di dunia dahulu. Jadi ke akhirat besok tidak akan berlaku seperti itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Di dunia berlaku. Di dunia seringkali pelayan terhadap kita ni kita merasakan tidak adil. Satu perkara yang kecil diperbesar-besarkan, satu perkara yang sepatutnya besar dikecilkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita merasakan seperti itu. Jadi terlanjur bercerita ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita muhasabah diri kita dalam apa yang berlaku. Jangan kebencian terhadap seorang itu menyebabkan semua kebaikan seolah-olah tidak langsung dilakukan oleh si fulan ini. Lihat apa yang berlaku kepada Ibn Daqiq al-Id dengan Ibn Bintil A'az. Tanda tangan Ibn Daqiq al-Id sangat diperlukan bagi menghapuskan Ibn Bintil A'az ini. Dua orang alim tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian di Mesir. Tapi ternyata Ibn Daqiq al-Id dengan adilnya membacakan, melihat, memahami surat tersebut, lalu mengharamkan dirinya untuk menentang surat tersebut. Ni dia batasan moderate dalam mencinta dan membenci, yang tidak mudah dilihat oleh semua orang sebenarnya. Jadi batasannya hanya jelas dilihat bila emosi dan keegoan kita telah tunduk kepada kehendak Al-Quran Al-Karim yang telah kita bincangkan sedikit menerusi ayat surah Al-Ma'idah yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Lihat, janganlah kebencian kamu pada setengah golongan menyebabkan kamu berlaku tidak adil, kamu tidak menegakkan kebenaran. Tuan-tuan, berlaku adillah dalam penilaian kita kepada orang lain. Jadi orang yang hatinya tunduk kepada Quran dan hadis, menerima kelemahan yang berlaku pada seorang itu adalah satu benda yang kita doakan untuk kebaikannya, agar bertambah baik keadaan dirinya, bukan untuk dihebah-hebahkan, diburukkan, seolah segala kebaikannya luput dalam sekelip mata.
Inilah yang kita ceritakan tuan-tuan tentang tokoh Islam terkemuka Ibn Daqiq al-Aid. Nama sebenarnya iaitu Taqiyuddin Ali bin Wahab al-Qushairi, yang lahir pada tahun 625 Hijrah di tempat Hijaz, menghabiskan masa kebanyakan hidupnya untuk bertakwa, beriman, untuk beribadah, menyampaikan ilmu Allah. Seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila Al-Hafiz As-Sakhawi menjelaskan bagaimana hebatnya iman Taqiyuddin Ali bin Wahab al-Qushairi, ini dipanggil sebagai Ibn Daqiq al-Aid ni, Al-Hafiz As-Sakhawi berkata bagaimana Ibn Daqiq al-Aid boleh jadi seorang yang sangat adil kepada orang lain, moderate sudut cintanya kepada orang lain dan bencinya kepada musuh. Tuan-tuan tahu tak? Kerana Ibn Daqiq al-Aid ni pernah berkata dan kata-katanya masyhur, aku tidak akan mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu melainkan aku telah siapkan jawapannya untuk kubentangkan kepada Allah kelak. Nampak tak tuan-tuan? Ni Ibn Daqiq al-Aid ni seorang yang sangat wara', seorang yang sangat saleh, sangat zuhud, tidak memandang dunia. Kebenciannya kepada seorang yang ternyata menjadi musuh ketatnya pun tidak memampukannya untuk menurunkan tanda tangan yang akan mengakibatkan dia jatuhkan hukuman bunuh. Aku tidak akan buat satu benda, tidak akan bercakap satu hal pun melainkan aku telah siapkan jawapannya untuk aku bentangkan di depan Allah kelak. Kita kena sikap macam ni lah tuan-tuan, yang dimuliakan Allah sekalian. Di dunia kita nak orang buat baik pada kita, tapi kita lupa nak buat baik pada orang. Baiklah, ikutnya ini Allah menyatakan oleh kerana hari ketika manusia kembali kepada Allah SWT dan diberi balasan baik atau buruk, ia merupakan satu benda yang pasti terjadi, tidak mustahil, maka kami turunkan Al-Quran sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas dan fasih. Tiada kesamaran padanya, tiada pula sebarang kelemahan dalamnya. Wasarrafna fihi min al-wa'id la'allahu yattaqun, dan kami telah menjelaskan dalamnya sarrafna, berulang-ulang bentuk ancaman agar mereka ni bertakwa, iaitu meninggalkan perbuatan yang dosa, hal-hal yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan yang keji yang lain. Au yuhdithu lahum dhikra, ataupun Quran memberi pengajaran kepada mereka, menimbulkan dalam hati rasa taat, rasa seronok nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, inilah kehebatan yang ada pada Islam, di mana Islam telah menyatukan kita dengan bahasa Arab. Semua orang sembahyang dengan bahasa Arab. Bayangkan kalau tidaklah menjadi satu rukun untuk membaca dalam bahasa Arab. Inilah kehebatan yang ada pada umat Islam. Wahyu yang Allah utuskan dari zaman Nabi SAW 1400 tahun yang lalu masih lagi kekal. Semua orang yang masuk Islam menggunakannya untuk bahasa salat mereka, untuk bahasa ibadah mereka, bahasa haji mereka. Ini adalah kehebatan yang ada pada umat Islam. Walaupun Islam ni bukanlah semata-mata untuk bangsa Arab, dan kita lihat pada abad ke-14 abad Islam yang ada ke-15 pada hari ini, berbagai-bagai bangsa dan suku yang ada di dunia dengan sendirinya telah pun mempelajari bahasa Arab, memahaminya dalam konteks salat dan ibadah yang mereka kerjakan. Bahkan kalau kita kaji dari sudut sejarah ketamadun Islam, beribu ulama Islam yang menulis dalam bahasa Arab, mereka tu bukanlah berbangsa Arab sebenarnya. Mereka bangsa Parsi. Tuan-tuan lihat sebagai contohnya Sibawih, seorang imam ilmu nahu yang amat terkenal. Nampak tak tuan-tuan? Dan sekitar kita kalau kita perhatikan di utara Malaysia, Tok Kenali, Syekh Daud Fattani, bukan orang Arab tuan-tuan yang dikasihan. Kalau asal-usul Arabnya yang jauh, Allahu'alam lah, tapi merupakan orang yang duduk bersama-sama dengan masyarakat Islam Nusantara ini. Lihat di Indonesia, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang yang sangat alim lagi faqih tuan-tuan. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, lihat begitu ramai sekali ulama yang ada. Dan sebelum ni ada Pak Hamka, seorang yang alim mufassir yang terkemuka dari Indonesia sebagai contohnya. Lihat, ini adalah asal-usul bagaimana kita perhatikan Islam ni tersebar luas. Allah SWT telah pun menjanjikan tersebarnya Islam ini dan tersebarnya mereka menjadi satu kebanggaan di kalangan mereka bila mereka menguasai bahasa Arab.
Jadi ayat ni kembali menghuraikan tentang kehebatan Quran, sebagaimana huraian sebelum ini, kalau kita masih ingat dalam ayat-ayat yang lalu. Kalau ayat yang lalu menguraikan tentang kehebatan Quran dari sudut kisah-kisah yang dikemukakan, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra, menceritakan tentang kehebatan Quran, keunggulannya, penceritaan yang ada padanya. Maka dalam ayat ke-113 sekarang menceritakan aspek-aspek yang lain. Jelasnya huraian, beraneka ragam peringatan. Jadi ayat ni bagaikan nak menjelaskan kepada kita, tuan-tuan, seperti penjelasan yang benar itulah, dan sebagaimana yang telah kami turunkan ayat yang lalu yang menghuraikan kisah Nabi-Nabi, sebagaimana itulah pula kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab yang jelas, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali berbagai bentuk peringatan dan ancaman itu beraneka ragam, agar umat manusia ini terus bertakwa, dan Quran ini terus menjadi makanan rohani yang menimbulkan pengajaran kepada hati-hati mereka. Jadi saya jelas dan tegas di sini, tuan-tuan, Allah SWT menyatakan bahawa Quran bahasa Arab, Allah memilih bahasa ini. Jika demikian, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan ini bukan hanya penyampaian kandungan maknanya, tapi sekaligus dengan redaksi ayat ini. Kata demi kata semuanya dipilih dan disusun langsung oleh Allah SWT. Ini Allah memilih bahasa Arab untuk memperjelaskan petunjuknya, disebabkan kerana masyarakat pertama yang ditemui Al-Quran adalah masyarakat berbahasa Arab. Tidak ada satu idea yang bersifat universal sekalipun kecuali menggunakan bahasa masyarakat pertama yang ditemuinya. Demikian juga dengan Quran. Jadi bila Quran ni datang kepada orang Arab, maka tentulah bahasa asalnya orang Arab, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ayat ni menjelaskan bahawa kehadiran Quran buat manusia mengandungi salah satu daripada tujuan pokok. Pertamanya agar manusia bertakwa, agar kitab suci ini menimbulkan rasa dalam diri mereka, rasa kembali kepada Allah SWT, dan pengajaran untuk mereka taat kepadanya. Bertakwa ni sering kita bincangkan, tuan-tuan, definisikan sebagai melaksanakan perintah Allah SWT, mengikut pada kemampuan dengan bersungguh-sungguh dan menjauhi segala larangannya. Ataupun dengan kata lain, mentaati Allah SWT dengan menuruti segala perintahnya, meninggalkan larangannya yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam hadis Nabi SAW. Tujuan kedua Quran ni, tuan-tuan, hati ini kesiasian adalah untuk menimbulkan pengajaran bagi mereka, supaya menimbulkan dalam diri rasa berfikir, rasa ingat bahawa pada akhirnya mereka akan bertemu dengan Allah, dan tiada bekalan yang lebih kuat, yang lebih diperlukan daripada takwa itu sendiri. Jadi bagaikan kehadiran Quran ni belum lagi menghantar mereka, menjadikan mereka ni golongan yang bertakwa, maka paling tidak diharapkan dapat mengajak mereka untuk berfikir, melihat segala pengajaran dibawa dalamnya, untuk menimbulkan benih-benih rasa dalam hidup ni adanya Allah SWT yang mantau mereka, tuan-tuan. Perkataan digunakan sini yuhdith. Yuhdith ni artinya menimbulkan, memberi kesan bahawa sebelum datangnya Quran, masyarakat manusia belum lagi memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan kesihatan mereka serta tujuan hidup yang sebenar. Memanglah boleh jadi ada segelintir yang berfikir dan mengingat hal ini, tapi keberadaan mereka tidaklah mencerminkan keadaan masyarakat secara umum, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian la'allahum yattaqun, ta'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dhikra, agar timbulkan dalam diri mereka ni tentang bagaimana sebelum ni Allah telah bawakan kepada Nabi Musa, Nabi Harun putusan untuk bertemu dengan Firaun, dan sekarang umat Islam perlu sedar bahawa Nabi Muhammad SAW datang bertemu dengan mereka. Ingat balik semula kisah-kisah tersebut, dan kisah-kisah itu bukanlah terasing daripada kehidupan mereka, pernah mereka dengar sebelum datangnya Al-Quran, diceritakan zaman berzaman oleh datuk nenek moyang yang terdahulu. Kemudian ayat 114, Fata'alallahu al-malikul haq wa la ta'jalil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Setelah menguraikan kebesaran Allah SWT yang menurunkan Al-Quran ini, sekarang ayat ini menjelaskan segala kekurangan dan prasangka buruk terhadap Allah SWT oleh golongan musyrikun. Jadi dengan ini ayat ini menangkis
tanggapan buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan, maka Allah itu maha tinggi, ketinggian yang tidak terjangkau oleh naluri kita dan tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Fata'ala Allahul Malikul Haq, Raja yang sebenar-benarnya. Tadi selepas membawakan cerita tentang kehebatan Quran dan perintah Allah SWT untuk mengikutinya, boleh jadi menjadikan Nabi SAW tergesa-gesa ingin memperolehi kebaikan sebanyak mungkin. Dengan sebab itu datangnya ayat, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Jangan kau tergesa-gesa membaca Quran sebelum disempurnakan untukmu proses mewahyukannya oleh Jibril. Wahai Muhammad, engkau sangat wajar mengharapkan berusaha untuk mendapat pengetahuan, berusaha untuk mendengar baik-baik perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui wahyu Jibril ini. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan bincangkan kaitan ini dengan peringatan yang pernah ditafsirkan dalam surah Al-Qiyamah yang lalu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Janganlah engkau menggerakkan lidahmu untuk membaca Quran kerana nak cepat-cepat menguasainya, wahai Muhammad. Sungguhnya atas tanggungjawab kamilah untuk mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Kemudian sungguhnya atas kehendak kamilah penjelasannya, engkau akan dapat menjelaskannya. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan kaitkan semula ayat ke-114 dari surah Taha ini dengan ayat yang ke-16 hingga 19 surah Al-Qiyamah yang lalu yang pernah kita bincangkan. Allah memberi fahaman kepada kita. Dalam kuliah akan datang kita akan huraikan perkara ini lanjut. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.